Ya. Sekejap cikgu nak tunjuk video ya. Cuba tengok video tu. Apa yang awak nampak? Nampak ada daun dengan pokok je lah. Sekejap ya. Cuba tengok. Ada haiwan hidup lah. Kan? Cikgu, Ya. rupa dia punya kaki tu sama dengan kayu lah. Kan? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu berharap murid-murid semua kekal bersemangat meneruskan PDPR. Bertemu lagi ya dengan cikgu bagi slot Bahasa Melayu tahun 5 SK. Baiklah murid-murid, di awal video ini tadi kamu ada melihat kan? Paparan seekor haiwan. Apakah nama haiwan itu? Ya, sesumpah. Nampaknya sesumpah itu tadi seakan-akan sama dengan warna pokok. Mengapa? Jadi tajuk kita pada kali ini berkaitan dengan video itu tadi. Okey, jadi tajuk kita pada kali ini ialah haiwan di sekeliling kita. Jadi murid-murid bolehlah bersedia dengan buku teks halaman 120. Baiklah murid-murid, pada kali ini aktiviti yang akan kita lakukan adalah berkaitan dengan kemahiran bersoal jawab untuk menjana idea tentang sesuatu perkara. Jadi pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, cikgu berharap murid-murid dapat bersoal jawab untuk menjana 3 idea tentang sesuatu perkara. Jadi jom kita teruskan dengan aktiviti yang pertama, iaitu menjana idea bagi melengkapkan maklumat. Jom. Baiklah murid-murid, cuba lihat buku teks halaman 120. Tajuknya haiwan di sekeliling kita. Mari kita teliti maklumat di sini dan cuba. Nampaknya ada beberapa tempat kosong yang perlu kita lengkapkan di sini. Mari kita teliti dahulu. Baiklah, tajuknya ialah haiwan di sekeliling kita. Ciri dan tingkah laku khas haiwan melindungi diri. Menarik tajuk ni kan? Baiklah, cuba kita lihat gambar yang pertama. Gambar seekor kura-kura. Murid-murid mesti pernah melihat kura-kura kan? Di zoo. Baiklah, cuba lihat maklumat apa yang ada tentang kura-kura ini. Cangkerang keras. Sebut betul-betul. Cangkerang keras. Apakah fungsi cangkerang keras yang ada pada kura-kura ini? Kura-kura mempunyai cangkerang keras di belakang badannya. Baiklah, fungsi cangkerang keras pada badan kura-kura ini ialah pertama, melindungi badan yang lembut. Yang kedua, memasukkan anggota badan ke dalam cengkerang. Setiap kejadian di dunia ini ada kegunaan dan fungsinya. Jadi kegunaan cangkerang keras pada kura-kura ini ialah untuk melindungi badan yang lembut serta memasukkan anggota badan ke dalam cangkerang. Baik, kita lihat haiwan yang kedua di situ. Apakah nama haiwan ini murid-murid? Cikgu tanya, cikgu lah yang kena jawab sebab cikgu seorang je ada di dalam video ini. Baiklah, nama haiwan ini ialah
tenggiling. Pernah lihat tenggiling? Cikgu pun lihat tenggiling di dalam zoo saja. Baiklah, tenggiling mempunyai sisik keras. Kegunaan sisik keras ni apa? Melindungi badan daripada kecederaan. Sisik keras pada badan tenggiling ini untuk melindungi badan daripada kecederaan. Badan bagi menakutkan musuh. Ada ruang kosong di situ. Agak-agak apakah perkataan yang sesuai untuk melengkapkan maklumat bagi fungsi sisik keras pada tenggiling ini? Apa ya? Baiklah, cuba kita lihat. Menggunakan badan bagi menakutkan musuh. Badannya yang bersisik keras itu digunakan untuk menakutkan musuh. Baiklah, kita lihat haiwan yang seterusnya. Apa ni murid-murid? Dah tertulis di situ. Haiwan ini namanya landak. Landak mempunyai duri tajam. Apakah kegunaan duri tajam ini? Mempertahankan diri di sebalik duri. Badan dia lembut tapi dia ada duri yang tajam. Dia menggunakan durinya untuk mempertahankan diri daripada musuh. Ada lagi kegunaan duri tajam ni. Apa dia ya? Mari kita lihat jawapan yang cikgu dah sediakan di sini. Landak menggunakan duri sebagai senjata untuk mempertahankan diri. Yelah, tajam kan? Bahaya kalau terkena kulit kita, mesti luka. Baiklah, kita lihat haiwan yang seterusnya. Sumpah-sumpah. Sama haiwan di dalam video yang cikgu paparkan di awal tadi. Baiklah. Penyamaran. Apa dia tu? Menyembunyikan diri. Patutlah sumpah-sumpah yang kita lihat di dalam video tadi. Badannya menyamai kulit pokok. Menyamar rupa-rupanya. Baiklah, apakah lagi maklumat yang ada tentang sumpah-sumpah? Mari kita lihat contoh maklumat yang cikgu sediakan di sini. Ya, sumpah-sumpah menyamar untuk melindungi diri daripada musuh. Baiklah murid-murid, daripada maklumat ini, kita akan teruskan dengan aktiviti yang kedua. Baiklah, mari kita teruskan dengan aktiviti yang kedua, iaitu bersoal jawab bagi menjana idea. Jadi cikgu akan bimbing kamu semua menjana idea melalui soal jawab. Baiklah murid-murid, di bawah maklumat tentang tingkah laku haiwan yang baru saja kita lihat tadi, terdapat perbualan di antara Farisha dan sahabatnya Rubini tentang tingkah laku haiwan yang baru saja kita baca tadilah. Yang baru saja kita lengkapkan tadi. Jadi, berdasarkan maklumat tersebut, mari kita cuba melengkapkan soal jawab di antara Farisha dan Rubini ini. Baiklah, di sini cikgu dah keluarkan ataupun cikgu sudah type semula perbualan di antara Farisha dan Rubini. Cuba lihat di situ. Bahagian atas tu nama Farisha ya. Yang warna hijau tu dialog Farisha, manakala yang warna merah jambu itu ialah dialog oleh Rubini. Mari kita baca semula. Baiklah, kata Farisha, tahukah kamu cara haiwan-haiwan tersebut melindungi diri? Farisha bertanya kepada Rubini. Rubini jawab, saya tidak tahu Farisha, bagaimanakah situasi itu terjadi? Di sinilah kita nak lengkapkan jawapan Farisha untuk diterangkan kepada Rubini. Baiklah, kata Farisha,
Haiwan-haiwan itu akan menggunakan ciri dan tingkah laku khas. Seperti yang kita bacakan tadi ya. Misalnya, apakah dia tingkah laku khas tersebut? Tadi kita baru saja melengkapkan maklumat tentang haiwan-haiwan ini. Kura-kura ada cengkerang yang keras untuk melindungi diri. Tenggiling pun ada sisik yang keras untuk melindungi dirinya juga. Sama juga dengan landak menggunakan duri, manakala sumpah-sumpah menggunakan teknik penyamaran. Jadi jawapan-jawapan inilah, maklumat inilah yang akan kita gunakan untuk melengkapkan perbualan Farisha ini. Baik, kita ulang semula ayat Farisha. Haiwan-haiwan itu akan menggunakan ciri dan tingkah laku khas. Misalnya, cikgu dah sediakan jawapannya di sini sebagai panduan kamu. Baik. Misalnya, apa maksud misalnya? Misalnya ialah contoh. Misalnya, kura-kura memasukkan badan ke dalam cengkerang. Betul kan? Baik, seterusnya, tenggiling pula menggunakan sisik kerasnya untuk melindungi badannya daripada kecederaan. Manakala landak mempertahankan dirinya dengan duri yang tajam. Sumpah-sumpah pula menyembunyikan diri dengan penyamaran. Semua maklumat ini merupakan maklumat yang kita perolehi di dalam gambar sebelum ini. Tingkah laku khas haiwan, 4 ekor haiwan ni. Ini cara haiwan-haiwan ini melindungi diri. Baiklah, seterusnya Ruby ni tanya kepada Farisha, mengapakah ciri dan tingkah laku khas itu penting kepada haiwan Farisha? Apa Farisha jawab? Ciri dan tingkah laku khas penting bagi haiwan kerana kenapa ya? Kenapa kura-kura tu ada cengkerang? Kenapa tenggiling tu ada sisik yang keras pada badannya? Kenapa landak ada duri yang tajam? Mengapa sumpah-sumpah tu boleh menyamar, tukar jadi kulit pokok macam tadi? Mengapa? Di sini cikgu sediakan jawapan yang lengkap. Kerana haiwan tersebut dapat melindungi badan, kecederaan, mempertahankan dan menyembunyikan diri daripada musuh. Itu sebabnya wujudnya tingkah laku khas pada 4 ekor haiwan itu tadi. Baiklah, kita lihat ada soalan yang terakhir. Farisha pula tanya kepada Rubini. Rubini nyatakan ciri dan tingkah laku khas haiwan-haiwan lain. Farisha ni dia nak tanya Rubini, faham tak tentang tingkah laku khas haiwan, ciri dan tingkah laku khas haiwan yang baru saja mereka bualkan tadi, yang baru saja Farisha terangkan tadi. Dia cuba uji Rubini agaknya. Baiklah, agak murid-murid lah kan. Apakah binatang lain, apakah contoh binatang lain yang mempunyai ciri dan tingkah laku khas? Cikgu kena beri contoh lah di sini. Baiklah, contoh yang cikgu sediakan sini, cuba lihat gambar di sebelah. Gambar binatang apa tu? Ya, kerbau. Kerbau biasanya ada di sawah padi. Betul tak? Baiklah, seterusnya, binatang yang seterusnya, apa tu? Kala jengking. Cikgu takutlah dengan kala jengking ni. Kenapa ya? Baiklah, pada pendapat kamu, apakah ciri dan tingkah laku khas yang ada pada kedua-dua binatang ini? Kalau pada kerbau tu, nampak tak kerbau tu ada apa? Kerbau tu ada tanduk. Rasa apa kegunaan tanduk ni ya? Baiklah, kalau jengking. Kalau jengking pun cikgu tahu
mesti kamu semua tahu apakah ciri ataupun tingkah laku khas yang ada padanya. Ya, kalau jengking ni dia ada apa? Kerbau tadi ada tanduk. Kalau jengking mempunyai bisa apabila menyengat manusia. Bukan, menyengat musuhnya. Sesiapa yang dirasa terancam, dia akan gunakan bisanya melalui sengatan. Jadi cikgu sediakan ayat yang lengkap untuk menjawab soalan Farisha ini. Rubini jawab. Rubini dah pandai dah. Baik Farisha, kerbau menggunakan tanduknya untuk melawan dan mempertahankan dirinya. Kalau jengking pula akan menyengat musuh dengan bisanya yang berbahaya dan menyakitkan. Itu dia tentang ciri dan tingkah laku haiwan di sekeliling kita. Tadi cikgu dah beri contoh dalam buku teks 4 ekor haiwan tu, dan sekarang cikgu beri pula contoh kerbau dan kala jengking. Jadi sekian saja soal jawab untuk menjana idea pada kali ini. Jadi murid-murid, cikgu dah sediakan lembaran kerja berdasarkan buku teks untuk kamu lengkapkan. Ya, jadi kamu boleh tonton semula video ini untuk melengkapkan latihan tersebut. Latihan tersebut senang saja berdasarkan buku teks, dan berdasarkan aktiviti yang baru saja cikgu terangkan tadi. Baiklah, sehingga berjumpa lagi di dalam slot yang akan datang. Cikgu berharap murid-murid semua kekal duduk di rumah, jaga kebersihan, jangan keluar jika tidak penting. Memang tak boleh keluar pun kan. Jadi semoga kita berjumpa lagi dan bye-bye.